Okay, next is kenapa people ni adalah negotiator yang tidak berkesan, perunding yang tidak berkesan. Kenapa? Pertama, bila orang tu ada attitude egocentrism. Kalau egocentrism ni adalah tendensi untuk people to view their experiences in a way that is flattering or fulfill for themselves. Maksudnya kat sini nampak tak? Dia pentingkan diri sendiri. Okay? Dia nak fulfill their own sake je. Dia nak fulfill their own request only tanpa melihat pandangan orang lain. Itu maksud egocentrism. Yang kedua, confirmation bias. Okay, confirmation bias is a tendency for people untuk see what they want to see when appraising their own performance. Dia puji dia punya performance, prestasi. Dia nak apa yang dia nak je. Dia nak tengok apa yang dia nak. Dia tak nak tak nak kisah pun apa orang lain fikir ataupun pendapat orang lain. So, itu adalah confirmation bias. Okay, yang ketiga, satisfying. Satisfying, the opposite of optimized acceptance of mediocrity. It is important to optimize one's strategy by setting high aspiration and attempting to achieve as much as possible. They settle for something less than what they could otherwise have. Tu adalah point dia. They settle for something less than what they could otherwise have. Maksudnya, dia buat sekadar dia rasa dia puas hati. Sebenarnya tak complete pun, tak perfect pun kerja dia macam tu. Okay, sebenarnya dia boleh push lagi bagus, tapi dia suka stop sampai dia rasa dia ni dah okey lah ni, macam tu. So, benda ni akan membuatkan dia seorang people yang perunding yang tidak berkesan lah, kan? Okay. Yang keempat, reinforcing incompetence. Okay, maksudnya dia tidak capable untuk nak improve diri sendiri. Dia reject untuk change. Maksudnya dia tak nak berubah. Dia nak duduk takut yang lama. Dia sukakan comfort zone. Tu adalah self-reinforcing incompetence. Okay, next is the 5 element dalam negotiation. Ada 5 element. First, 2 or more parties. Jangan bertukar dengan karakter. Yang ni element pula. Tapi jawapan dia lebih kurang kan. Okay, tapi the 5 element, 2 or more parties. Yang kedua, interdependence. Yang ketiga, common goal. Yang keempat, flexibility. Yang kelima, decision making ability. Okay, 2 or more parties macam tadi. Kedua-dua pihak dia ada 2 orang. Dia nak berunding antara satu sama lain. Okay, interdependence adalah kebergantungan. So, bila ada kebergantungan ni, maksudnya ada motivasi. Tapi bila tak ada elemen ni, tak ada motivasi lah kan. Untuk reach the agreement tu. Okay, dalam degree of interdependency, ada 3 benda yang awak kena ingat. Okay, kebergantungan adalah pertama, one shot negotiation. Maksudnya, bila awak dah start negotiation yang one shot ni, satu kali je awak berurusan dengan dia. Lepas tu tak ada dah. Contohnya awak nak purchase car dengan salesman kan. Lepas dapat car tu tak perlu dah kan awak nak berhubung dengan salesman tu. Kecuali dengan bank. So tu adalah one shot negotiation. Okay, satu je transaksi ataupun urusan awak dengan dia. So habis. Okay, yang kedua, repeat transaction. Yang ni biasanya berlaku di antara supplier dan pembeli. Contohnya awak nak order semua barang kan, awak jual barang, lepas tu awak minta dengan supplier tu. So dia repeat semua. Habis je produk tu ataupun barang yang awak nak jual tu, awak pun rujuk kepada the supplier lagi. So dia repeat setiap bulan ke, setiap tahun ke kan. Long term relationship adalah contohnya saya boleh bagi adalah antara awak dan majikan. Contohnya nanti awak nak praktikal, so awak terikat dengan company tu sebenarnya selama mana awak bekerja di situ. So dia boleh control awak, dia boleh bagi gaji berapa dia nak ke awak kan. So awak keep on bekerja untuk dia. So tu adalah dipanggil long term relationship. Okay, common goals. Common goals awak kena ingat ada 2 content, ada 2 goals. Content goals dengan relationship goal. Kalau content ni dia fikir pasal isu je untuk dapatkan untuk persetujuan isu tu. Kalau yang kedua dia fikir dia nak selamatkan relationship, macam tu.
So dia lebih dekat dengan people tu. Contoh mungkin dia seorang yang sangat rapat dengan orang tu, so dia lebih memilih relationship berbanding dengan isu tersebut. Okay, the other goals ada juga yang kena ingat, ada 4: prospektif, transactional, retrospective goal and collaborative goal. Okay, so awak kena go through one by one. Prospective goal adalah goal yang identify at start. Maksudnya baru mula negotiation tu, lepas tu awak pun keluarkan awak nak apa, decision yang awak nak lakukan, awak nak capai apa. Yang kedua, transactional. Okay, masa bila tengah during the negotiation tu, barulah awak terfikir awak nak goal, awak nak dapatkan apa. Yang ketiga, retro. Retro ni biasanya bila dah conclude habis semua perundingan, barulah awak keluarkan awak punya goal. Yang keempat adalah collaborative. Maksudnya kedua-dua akan memastikan kedua-dua belah pihak akan berpuas hati untuk dapatkan goal yang masing-masing punya. Maka masing-masing maksudnya bersama. Okay, persetujuan bersama adalah collaborative goals.